Okey sahabat, sebelum Umi terangkan dengan lebih lanjut 5 sebab kenapa Umi memilih emas Zulian sebagai barang perhiasan. Umi nak tunjuk koleksi yang Umi simpan selama 7 tahun dalam Zulian, dan ini adalah koleksi barang kemas yang saya pakailah. Saya pakai. Ini adalah koleksi brush, rantai tangan, bangle, rantai leher dan juga loket. Ini contoh. Dan ini adalah contoh koleksi cincin yang saya ada lah. Yang saya ada. Okey. Okey. Nampak tak? Baiklah, sekarang saya nak terangkan Umi nak terangkan 5 sebab mengapa Umi memilih emas Zulian sebagai barang perhiasan, dan secara tidak langsung ingin juga saya terangkan 5 sebab mengapa kebanyakan orang di luar sana tidak memilih Zulian sebagai barang kemas. Okey, jom kita kupas sama-sama. Hai, Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Terima kasih kerana menonton channel Tik Umi. Nama saya DSN Puan Haja Umi Zunianti Narbaya, dan pada kali ini ingin saya kongsi berkenaan dengan emas Zulian, iaitu emas ada 24K. Jadi saya ingin berbincang ataupun berkongsi tentang isu-isu yang berkaitan dengan emas Zulian. Terdapat 5 isu utama. 5 isu utama berkaitan dengan emas Zulian. Tapi kali ini saya kongsi berdasarkan kepada pengalaman sendiri, pengalaman guna pakai sendiri emas-emas Zulian. Dan saya tunjukkan di sini adalah koleksi-koleksi yang ada, yang saya simpan sejak tahun 2013 lagi. Dia masih lagi cantik, dan saya gunakan emas Zulian ini adalah untuk perhiasan sahaja. Perhiasan sebagaimana kita tukar baju, pakai tudung, dan emas Zulian tu pun macam itu juga, sekadar untuk berhias. Dan pada kali ini saya ingin kemukakan ataupun berbincang, berkongsi ilmu 5 sebab kenapa kadang-kadang kita menolak emas Zulian sebagai orang kata sebagai perhiasan, ataupun mungkin kita nak buat sesuatu, nak jadikan aset ataupun sebagainya. Okey, yang pertamanya ialah selalunya orang kaitkan emas Zulian dengan gatal. Maksudnya ialah bila kita gunakan emas Zulian, dan ada setengah customer ataupun pengguna-pengguna yang tidak mahu menggunakan emas Zulian kerana gatal ataupun tidak sesuai dengan kulit dan sebagainya. Sebenarnya gatal ni sebenarnya tidak berkaitan dengan status emas Zulian itu sendiri. Kalau kita melihat bahawa emas Zulian ini sadurannya adalah emas 10 ataupun emas 24K. Jadi kita ada pelbagai jenis emas, contohnya emas 10, emas 916, emas 9, emas 85, emas 75, emas 58.5 dan emas 38.5. Jadi melihat kepada keturunan saduran barang Zulian ini, iaitu dengan emas 24K ataupun emas 10, bagi saya tidak timbul sebenarnya isu gatal ataupun tidak. Dan seterusnya ialah sebelum kita menggunakan emas Zulian, dia satu kaedah untuk menghilangkan rasa gatal. Contohnya kita kena basuh ataupun rendam sekejap menggunakan cuka makan, kemudian bilas dengan air biasa, dan barulah kita boleh gunakan. Dia barang Zulian ni adalah barang yang dikeluarkan oleh syarikat Zulian, dan syarikatnya adalah di Penang. Contoh macam inilah, contoh kita beli baju baru, kita contohnya kain batik kita pakai kan, sebelum kita pakai kita basuh dulu kan. Jadi konsepnya sama saja dengan barang Zulian. Okey, yang keduanya isunya ialah bila kita gunakan barang Zulian, selalunya ramai di kalangan kita yang malu ataupun jatuh standard. Malu ataupun jatuh standard sebab barang Zulian ni jauh lebih murah berbanding dengan emas-emas yang lain. Jika kita berkata demikian, sebenarnya melihat kepada emas Korea ataupun emas Bangkok ataupun emas Burma, bila kita pakai selalunya kita tak rasa malu pun. Tapi kalau pakai emas Zulian, timbul mungkin perasaan malu. Kadang-kadang bila kita pakai, orang kata, Allah, ni macam tak ada duit dah pakai emas Zulian, gitu. Tapi bila kita kenal emas Zulian, kita tahu konsep berkenaan dengan emas Zulian, perasaan malu tu sebenarnya tidak ada. Jadi melihat kepada emas Zulian yang telah dikeluarkan tahun 1989 lagi, sadurannya adalah emas 10 ataupun 24K.
dan dia punya belian adalah belian Swiss ataupun Zubik zirconia. Belian Swiss ni adalah belian yang dibuat menggunakan kaedah-kaedah yang sama sebagaimana kejadiannya belian-belian asli di dalam bumi, tetapi ia guna pakai proses-proses tertentu menyamai dengan hasilnya belian asli, tetapi dengan menggunakan kaedah sains ataupun teknologi moden dan dihasilkan di dalam kilang, maka terhasillah belian Swiss ataupun Zubik zirconia. Okey, jika kita faham tentang konsep barang kemas Julian, maka tidak ada istilah lagi kita malu ataupun rasa jatuh standard. Dan untuk pengetahuan semua, gold plated ataupun emas saduran telah ditemukan teknologinya sekitar tahun 1880-an dahulu. Lama dah, dan telah mula dikomersialkan di Amerika dan juga Eropah sekitar tahun 1960-an. Maknanya jika sekarang ni tahun 2020 dan hampir 100% negara-negara maju ataupun Eropah menggunakan gold plated sebagai barang perhiasan. Jadi negara kita ni sebuah negara yang akan menjadi negara maju sekitar nanti, dan penggunaan barang kemas sebagai barang perhiasan lebih kepada gold plated. Dan benda itu telah dikemukakan oleh CEO kita, iaitu Mr. Teo Beng Seng 30 tahun yang lalu, yang meramalkan bahawa sedikit masa lagi, iaitu tahun ini 2020, kebanyakan masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia akan menggunakan gold plated sebagai barang perhiasan. Tu. Okey. Dan sebab yang ketiganya ialah orang kata beli barang Zulian ni membazir. Bazir sebenarnya bagi saya, kalau konsep membazir itu, pertama sekalinya ia tidak digunakan. Yang keduanya ialah ia dibuang begitu saja. Dan yang ketiganya, kita membeli sesuatu yang mahal tetapi tidak berbaloi harganya. Itu 3 konsep bila kita katakan tentang pembaziran. Jadi setakat hari ini belum lagi saya buang benda ni, belum lagi. Dan bagi saya perhiasan Zulian ni menyamai, contohnya macam tudung, macam kain batik yang selalu kita tukar-tukar, yang selalu kita pakai sebagai barang perhiasan, dan bagi saya ia tidak membazir selagi kita tak buang benda tu. Daripada kita buang, baik kita sedekahkan, dapat pahala. Dan yang keempatnya ialah barang Zulian ni sebenarnya tidak boleh digadai. Kalau beli pun tak boleh digadai. Dengan secara logiknya, contohnya ialah dengan brush ini, saya selalu tunjuk brush ni. Okey, inilah koko ni. Okey, harganya dalam RM400, 400 lebih. Secara logiknya barang 400 lebih kita nak gadai sebenarnya tak logik. Tak logik. Kita andaikan 300-400 barang Zulian itu menyamai dengan baju batik kita saja kan. Jadi ia adalah barang perhiasan. Tak logik kita nak gadaikan benda tu. Tetapi boleh digadaikan. Sebagai contohnya ialah, saya tak ada duit, saya ada banyak barang kemas Zulian, tetapi saya malu nak meminjam dengan rakan. Jadi saya katakan bahawa boleh aku pinjam tak dalam RM1,000 ke RM2,000, dan aku letak ni barang kemas ini, kau pegang, dalam masa 2 bulan aku bayar. Macam tu. Boleh. Tapi kalau kita nak gadaikan di pajak gadai ataupun Ahranu, memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Okey, tu perkara yang keempat. Perkara yang keempat. Dan perkara yang kelimanya, barang kemas Zulian tidak boleh dijadikan aset. Betul, saya setuju tu, barang kemas Zulian tidak boleh dijadikan aset. Tetapi sebagai contoh, kita ada duit sebanyak RM30,000. 30,000, tetapi kita mungkin telah diberi ilmu pengetahuan tentang barang kemas Zulian, kita pun beli barang-barang kemas Zulian. Ni dalam, saya bagi contohlah, contoh harganya dalam RM400. Okey, baki saya masih ada lagi, iaitu sebanyak RM29,600. Dan RM29,600 itu saya boleh gunakan dalam 2 cara. Sama ada saya nak melabur dalam ESB ataupun menggunakan pakai untuk umrah, ataupun saya boleh beli tanah. 2 cara, sama ada ESB ataupun boleh beli tanah. Jadi jika saya beli tanah yang berharga RM29,600 10 tahun dahulu, dan sekarang benda tu saya boleh jual dan nilainya meningkat sebanyak RM200,000. Daripada RM29,600 saya jual 10 tahun kemudian, dan ianya meningkat nilainya sebanyak RM200,000. Dan jika saya masukkan sebanyak RM29,600 itu dalam SB, keuntungan saya dividen campur bonus, saya kira dalam 10 tahun, iaitu campur 2 tu dividen dan bonus, saya akan dapat dalam RM45,926. 5% jika dividen dan bonus itu antara 5.5%. Nampak tak keuntungan itu? Memanglah kita tak untung beli ni, tak boleh jadikan aset, tetapi baki nilai duit yang kita dapat tu, selain daripada itu, kita boleh gunakan sebagai aset. Kan? Nampak tak? Okey, jadi itu adalah 5 sebab isu-isu ataupun
permasalahan yang berkaitan dengan mahzulian yang bila kita nak jumpa customer ataupun kita sendirilah kita jadikan ia sebagai isu-isu utama kenapa kita menolak mahzulian. Iaitu pertama, gatal kan. Yang kedua ni ialah kita malu ataupun jatuh standard. Yang ketiga ni kita katakan membazir, dan yang keempat tak boleh gadal lah apalah. Okey. Yang kelima ni ialah tidak boleh dijadikan aset. Jadi Umi dah bagi penerangan, semoga kita makin percaya kepada mahzulian dan kita gunakan emas ini sebagai barang perhiasan, sebagaimana kita tukar-tukar pakai baju, pakai tudung macam tu. Okey, jumpa lagi pada lain waktu dengan topik yang sama juga tapi cuma isunya yang berbeza. Itu dalam channel T Umi YouTube. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapat lebih banyak info tentang produk-produk Zulian. Okey, see you soon. Bye bye.